lagi ada orang mengatakan ada rukun baru, prinsip baru, ada 6 prinsip rukun baru. Dia panggil 6 prinsip. 6 prinsip bukannya rukun. 6 prinsip tabligh. Ada orang kata ini rukun baru. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang dibuat oleh Maulana Ilyas, asalnya ada 24 perkara, tapi ada duplikasi. Ada banyak duplikasi 24 perkara itu dia ringkaskan menjadi 6 perkara. Jadi 6 perkara ni ulama yang mana Allah SWT bagi ilham kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih, yang mana 6 perkara itu adalah tak beza sangat dengan rukun Islam. Cuma ditambah satu je. Kalau kita tengok rukun Islam ada kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Jadi prinsip yang pertama kalimah syahadah. Apa bezanya? Cuma 6 prinsip ni supaya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita tengok sembahyang 5 waktu. Sembahyang yang khusyuk dan khuduk, itu prinsip tabligh yang kedua. Sembahyang khusyuk dan khuduk. Jadi sembahyang adalah rukun Islam yang kedua. Dan sabda Rasulullah SAW, apabila kamu berperang, kamu seru manusia kepada kalimah syahadah, dan kamu seru mereka supaya mendirikan sembahyang. Sekiranya mereka melakukan satu perkara, dua perkara ini, haram darah mereka dan harta mereka daripada kamu ambil. Mana mereka Islam. Kemudian rukun yang ketiga sembahyang. Rukun yang ketiga ilmu dan zikir. Kalau prinsip tabligh, ilmu dan zikir. Jadi kalau rukun yang ketiga tu zakat, puasa, kalau kita ada ilmu diumumkan. Kalau kita ada ilmu, dengan sendirinya semua datang. Dengan sendirinya semua datang. Ilmu dan zikir kalau kita ada, dengan sendirinya zakat datang, puasa datang. Puasa rukun Islam yang ketiga ialah puasa. Kalau kita tengok puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok rukun Islam yang keempat, zakat. Dan yang keempat, prinsip tabligh ialah ikramul muslimin. Memuliakan kaum muslimin. Ikram muslimin, memberi hak tanpa menuntut hak. Dengan pengertian zakat juga. Zakat kalau kita dah bagi, lupa kan? Kalau kita dah beri kepada fakir miskin, lupa kan? Tanpa menuntut hak. Bermakna rukun Islam yang keempat sama juga dengan prinsip yang keempat, cuma diumumkan supaya lebih luas pengertiannya. Kemudian ikhlas niat. Prinsip yang kelima, ikhlas niat. Jadi kalau tanpa ikhlas, tak berguna. Kalau kita melakukan haji pun tak berguna, tak ada pahala.
Dan ditambah yang prinsip yang keenam ialah dakwah dan tabligh, ibu segala amal. Bila kita ada ibu segala amal, datanglah segala perintah Allah dalam kehidupan kita, masuklah agama dalam kehidupan kita. Inilah contoh-contoh yang mana kalau kita ni orang Melayu ni kurang nak mengkaji selidik, kita pakai serkap jarang saja, terlepas pandang saja. Kita kurang nak mengkaji selidik. Cuba kita kaji, bukan saja mengaji, kaji, kemudian kita fikirkan. Inilah yang kita nak fikirkan. Umat telah menderita, umat Islam telah dihina. Yang lebih kurang buat 10% sahaja di kalangan umat Islam, 10% saja, bukan di kalangan orang kafir ni. 10% saja umat Islam yang buat dakwah. Banyak lagi umat Islam yang tak buat dakwah. Dan mereka itu jadi penghalang kepada hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dapat seru orang Islam ni kepada dakwah, nescaya kita dengan sendirinya orang Islam akan datang kepada dakwah. Itu yang dapat dipaham. Ada orang kata Allah dah tahu dah, dah tahu dah, tak payah ajak-ajaklah pergi masjid. Ada orang dah tahu dah. Orang Islam apa seru kepada orang kafir? Masa zaman Rasulullah dulu seru kepada orang kafir. Yalah, memang tak ada orang Islam, serulah kepada orang kafir. Sekarang yang dah ada orang Islam, tinggalkan perintah Allah, orang Islam ni akan dihina. Kalau kita seru kepada orang Islam 10 kali ganda kita daripada menyeru orang yang bukan Islam kepada Islam. 10 kali ganda Allah Ta'ala suka lagi. Orang yang kembali bertaubat. Dah cara macam mana lagi nak buat selain daripada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwah kebenaran? Jangan kita ingat kita seru. Dia kata seru kepada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ada sebut siapa-siapa yang nak seru. Siapa-siapa pun kita boleh seru, orang kafir pun kita boleh seru. Tapi banyak kita nampak bila kita seru, kita jalan kepada umat-umat Islam yang lain, kita mengajak kepada umat Islam, hikmahnya orang yang bukan Islam datang kepada Islam. Orang ramai masuk Islam, berjuta-juta orang masuk Islam di Amerika. Inilah yang kita faham, yang kita fikirkan.